Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia, rahmat dan kasih Allah. Kita berkumpul, kita berbincang lagi dan bertemu lagi dalam pengajian kita hari ini, hari Isnin 9 Zulhijjah 1442 Hijri, membincangkan tajuk fiqh mazhab Asy-Syafi'i, masih lagi membicarakan tajuk taharah dalam bab hukum menggunakan bekas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu yang lepas kita bincangkan tentang bahagian-bahagian air. Air apa yang boleh menyucikan, air yang suci lagi menyucikan. Yang kedua, air suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh. Yang ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dan yang keempat, air mutanajis. Itu kita telah terangkan pada minggu yang lepas. Dan hari ini kita ceritakan tentang hukum menggunakan bekas. Maksud bekas di sini ialah peralatan yang digunakan untuk mengisi cecair dan lain-lainnya. Dia ada beberapa cara-cara kan. Apa benda dia? Bekas cawan ke, tapawir ke, kan? Botol ke, tu bekas lah tu. Ya? Ia mengandungi beberapa hal untuk dibincangkan. Iaitulah, pertama, menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Ada orang yang dia kaya sangat. Dia nak bekas itu tak mainlah bekas tapawir. Dia pakai bekas daripada emas, daripada perak. Ya? Haram menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak dalam semua bentuk penggunaan seperti berwuduk dan minum, kecuali darurat terpaksa seperti tidak ada bekas yang lain. Haram terus ya bagi orang yang menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Maknanya dia kaya sangat. Oh, cawan ni tak mainlah cawan biasa kan. Tak mainlah cawan-cawan jenis kaca macam ni kan. Maka dia guna emas. Maka hukumnya haram. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala talbasul hariru wala dibaj wala tashrabu fi niyati sahabi wal fiddah wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Janganlah kamu memakai pakaian sutera dan dibash. Dibash ni sejenis pakaian yang sangat berharga daripada sutera, misalnya dibash. Dan janganlah kamu minum menggunakan bekas-bekas emas dan perak. Pertama, Nabi larang jangan kau pakai sutera dan dibash. Maknanya pakaian yang sangat berharga daripada sutera. Sutera tu dah berharga dah. Dia lagi berharga, dibash nama dia. Ya? Yang kedua, jangan kau minum menggunakan bekas emas dan perak. Yang ketiga, jangan kamu makan menggunakan pinggan-pinggan atau talam-talam yang diperbuat daripada keduanya. Maknanya daripada keduanya emas atau perak tu lah. Kan, makan tadi, minum, makan pun tak boleh. Kemudian sesungguhnya semuanya itu untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia ini, dan untuk kita pada hari akhirat. Maknanya perbezaan di antara orang Muslim dan orang kafir. Pinggan-pinggan emas perak ni untuk orang kafir. Kita orang Islam di akhirat nanti pakai benda tu. Maka bila Nabi larang, adalah hikmahnya, adalah asbabnya, adalah ya kelebihan ataupun kekurangan di situ ya. Menggunakannya untuk makan dan minum dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan yang lain dari segi pengharamannya. Maknanya kalau makan dan minum pun tak boleh, begitu juga hal-hal yang lain.
pengharaman ini meliputi kaum lelaki dan perempuan. Dia bukan jompo lelaki je. Kita orang perempuan tak apalah. Cawan kami daripada emas. Dia bukan. Lelaki ke perempuan ke sama saja. Hukum mengambilnya sebagai perhiasan dan seumpamanya juga sama dengan hukum menggunakannya. Alah, ni cawan daripada emas ni bukannya pakai pun. Buat hiasan je. Sama juga tak boleh. Ya. Oleh itu, selagi mana menggunakannya tidak diharuskan, maka selagi itulah tidak harus untuk mengambilnya. Maknanya kita tidak boleh makan atau minum menggunakan bekas emas dan perak. Tak boleh, Islam melarang, maka tinggalkanlah. Ya. Perkara yang kedua dalam bab bekas ini, menggunakan bekas yang ditampal dengan emas atau perak. Tadi guna total emas dan perak. Ni ditampal dengan emas dan perak. Haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, iaitu sama ada sedikit ataupun banyak. Jika tampalan itu daripada perak, hukumnya adalah seperti berikut. Maknanya haram bagi emas, walaupun kecil, sedikit ataupun banyak. Maka emas saja total haram. Ya, kalau buat untuk tampal kat bekas. Adapun perak pula, dia ada beberapa pembahagian hukum. Barang-barang yang dibuat daripada perak kan. Pertama, jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya harus. Hukumnya sedikit je, bukan tujuan untuk perhiasan. Maknanya mungkinlah nak elakkan daripada karat ke apa, maka bingkai dia pegang tu dia letak emas. Dia letak perak supaya tahan lama. Tak ada masalah ya, hukumnya harus. Kedua, jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Cawan tu penuh dengan perak saja kan, pakai perak saja, maka tidak boleh. Ya, memang tujuan dia untuk macam menunjuk-nunjuk. Tiga, jika banyak kerana keperluan atau sedikit untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya makruh. Maknanya cawan ni penuh dengan kaca je, tapi ujung ni dia letak perak kat bahagian bibir ni kan. Maknanya penuh dengan keperluan tapi hanya sedikit untuk perhiasan, maka hukumnya makruh. Tinggalkanlah ya, perkara makruh ni hampir kepada haram ya. Dalil yang menunjukkan boleh menggunakan bekas yang disadul dengan perak yang banyak kerana keperluan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Asim Al-Ahwal. Kenapa Asim Al-Ahwal ni siapa? Al-Ahwal, orang yang bermata juling. Katanya, Ra'aitu qadahal Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibn Malik wa kana qadin sada'a fasalsalahu bi fiddah. Qala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aksara min kaza wa kaza. Aku melihat periuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Anas bin Malik. Periuk tersebut telah pun pecah, tampalannya daripada perak. Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bekas ini lebih daripada sekian-sekian kali. Maknanya ini adalah dalil harus untuk menjadikan perak ni sebagai tampalan. Maknanya sedikit je lah, bukan tujuan untuk perhiasan. Macam mana tadi katanya, melihat periuk Nabi pecah, Nabi tampal dengan perak, kualiti sikit kan, maka hukumnya harus ya. Yang ketiga, menggunakan bekas yang dibuat daripada bahan yang bernilai. Bekas-bekas kita yang dibuat daripada bahan-bahan bernilai pula ya. Kena ingat ni ibu-ibu semua ya, jangan tahu beli saja, kita ada hukum hakamnya. Harus menggunakan bekas-bekas yang dibuat daripada bahan-bahan yang bernilai seperti almas. Almas ni apa? Sejenis batu-batu yang bernilai, sangat keras dan berkilau. Macam batu cincin ni kan, ada batu dia kan. Saya pun lupa apa nama batu ni. Bernilai kan. Harus hukumnya untuk pakai ya. Permata lu'lu' tu kan. Permata lu'lu' tu yang cantik tu. Marjan dan lain-lainnya ya. Ini kerana ketiadaan nas yang melarangnya dan hukumnya adalah harus selagi tidak ada dalil yang menunjukkan pengharapannya. Boleh kita nak guna ya. Baik. Dan yang keempat, menggunakan bekas orang kafir. Tadi kita cerita tentang barang-barang. Ini penggunaan barang daripada orang kafir. Harus menggunakan bekas-bekas kepunyaan orang kafir sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abi Salabah. Nabi SAW bersabda,
Faghsiluha wa qulu fiha. Maka basuhlah dan makanlah dengannya. Maka perintah membasuhkannya adalah dengan makna sunat. Kerana bekas tersebut mungkin telah tercemar disebabkan orang kafir menggunakannya untuk minum arak, makan babi dan seumpamanya. Hukum menggunakan pakaian mereka dan seumpamanya adalah sama dengan hukum menggunakan bekas-bekas mereka. Maknanya kita pun tak tahu dia makan guna apa, kan? Campur arak ke apa ke, tapi kita pun datang makan, kan? Guna bekas yang sama. Hukumnya dibolehkan, ya, asalkan dengan syarat basuh. Tapi kalau dah nampak terang-terang dia letak makanan daging babi kat atas pinggan tu, kemudian dengan minyak-minyak tu makan, lepas tu kita pun guna pinggan yang sama. Dah cuci dah tapi guna pinggan yang sama. Tinggalkanlah, ya. Dah tahu macam tu maka kena sertulah. Kena basuh dengan air tanah macam mana kita belajar biasanya, ya. Itu kaedah dia, ya. Menggunakan bekas orang kafir. Baik. Sekarang kita masuk perkara yang baru. Jenis-jenis bersuci. Dia ada jenis-jenis nak bersuci ni. Apa dia jenis-jenis dia? Pertama, bersuci daripada najis. Apa dia? Kita buang air, kita basuh air kencing kita, kita buang najis kita basuh air basah kita. Itu bersuci daripada najis, ya. Ataupun baju kita ni terkena najis, tek burung, kita basuh. Tu nak maksud dia bersuci daripada najis. Yang kedua, bersuci daripada hadas. Suci daripada hadas ni apa? Hadas ni benda yang kita tak nampak secara zahir. Contoh, kita nak ambil wuduk. Kenapa nak ambil wuduk? Mengangkat hadas kecil, kan? Kenapa nak mengangkat hadas kecil? Tak nampak apa-apa hadas tu, kan? Ini adalah bab dalam bab berkaitan dengan niat kita, dan ini adalah perkara yang salah satu perkara yang boleh untuk hadirkan solat. Maknanya kita boleh tanpa wuduk maka tidak boleh solat. Dia mesti ada wuduk untuk bersuci, ya. Ini lebih kepada kerohanian kita. Selain daripada itu, hadas besar. Hadas besar, contohnya kita, apalagi orang perempuan yang keluar haid, dadah, nifas dan sebagainya, maka dia perlu mandi dulu, mandi hadas dahulu, ya. Kenapa? Tak boleh ke mandi biasa saja? Apa beza mandi biasa dengan mandi hadas? Niat yang membezakannya. Ya, kena ingat kat situ. Suci daripada najis. Erti najis pada bahasa ialah semua benda yang kotor. Dan pada syarak ialah benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya solat seperti darah dan air kencing. Najis tu ialah benda yang kotor lah. Bau busuk, kita tengok pun jijik dan sebagainya. Maka dari sudut syarak pula ialah perkara-perkara yang menghalang sahnya solat seperti darah dan air kencing. Kena bersihkan dulu. Baik. Benda-benda najis, apa dia? Benda najis ni banyak. Kita akan nyatakan 7 perkara je yang paling penting. Pertama, arak dan semua cecair yang memabukkan. Arak tu najis, ya. Najis arak. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu. Sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah najis. Al-Maidah ayat 90, ya, tentang arak, judi, berhala, kita undi nasib, yakni berjudi, kan. Mengundi nasib ni dengan panah. Mak kata dahulu punya cara mereka nak undi nasib dia guna panah. Adalah kaedah dia, maka itu adalah haram, ya, najis. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskiru khamru wa kullu khamrin haram. Setiap yang mabuk adalah arak dan setiap arak adalah haram. Arak memang haram. Sikit ke, banyak ke? Alah, kita guna sikit je dalam masakan air arak tu, kan. Tak mabuk pun. Setiap yang mabuk itu adalah arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Walaupun sedikit. Ini dah kenyataan dia, ya. Yang kedua, ya, benda-benda najis ialah anjing dan babi. Anjing dan babi, ya. Sebagaimana apabila bekas seseorang kamu dijilat oleh anjing seperti meminum air di dalamnya. Kita ada bekas cawan anjing jilat. Maka sucikanlah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama hendaklah dengan tanah. Air yang dicampur dengan tanah. Ambil air,
ambil tanah, kita kacau, kita tuang atas pinggan ataupun cawan yang terkena jilatan anjing tadi. Kemudian barulah diteruskan dengan 6 kali basuhan air putih, air biasa pula, ya. Kedua. Yang ketiga, bangkai. Bangkai juga najis, iaitu semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Kan ayam mati kena gelik dengan motorkar, mati ayam kan. Bangkai. Tapi ayam juga kalau goreng, buat ayam goreng sedap juga makan. Tapi hukumnya haram kerana tidak disembelih mengikut syarak. Dia digelar sebagai bangkai. Firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Al-Maidah 3. Ya, maknanya bangkai semua diharamkan pada kita. Termasuk juga dalam hukum bangkai, semua yang disembelih untuk berhala dan yang disebut dengan nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia sembelih demi Tuhan Uzza. Contohnya berhala kan. Jadi benda ni tak boleh dimakan kerana dia juga adalah sebagai satu benda yang haram, kotor, najis, ya, berhala. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan apa yang disembelih untuk lain daripada Allah tidak dengan nama Allah. Al-Maidah ayat 3. Maknanya yang disebut selain daripada nama Allah Ta'ala, maka haram. Haram untuk kita makan benda itu. Yang ketiga juga tadi, bangkai tadi, bangkai yang tidak najis. Apa dia bangkai tidak najis? Terdapat 3 jenis bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis. Bukan semua bangkai, ya. Bangkai ni dalam bahasa Arab mayat, ya. Maitah. Kita panggil mayat tu kan asalnya perkataan bahasa Melayu kita ni bangkai, ya. Bangkai yang tidak najis macam kasar pula kan panggil mayat kita bangkai kan. Tapi itulah kenyataan dia, bahasa dia, ya. Bangkai yang terdapat 3 jenis bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis. Yang pertama, bangkai manusia. Bangkai manusia. Kasar kan? Mayat manusia kan? Tapi mayat tu bahasa Arab. Asalnya bangkai bahasa Melayu. Woi bangkai kata orang. Kalau orang marah adik-adik, woi bangkai kan? Bangkai tu ialah mayat. Ya? Firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Al-Isra ayat 70. Maknanya manusia ini mulia, tak boleh dipanggil sebagai bangkai, ya. Maksud kemuliaan yang dikurniakan kepada manusia ialah ia adalah suci sama ada ketika hidup ataupun mati. Al-Bukhari meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal muslima la yanjus. Kata Nabi, maha suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Kenapa nak geli? Kadang-kadang kita uruskan jenazah yang reput, yang berbau sebagainya, orang takut najis dan sebagainya. Sesungguhnya Nabi sebut orang Islam itu tidak najis, bukan najis, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan orang Islam tidak najis sama ada semasa hidup ataupun mati. Hidup pun tak najis, mati pun bukan najis. Riwayat Bukhari ketika melakukan komentar dalam kitab jenazah bab memandikan mayat dan mengambilkan wuduk untuknya. Maknanya mayat manusia bukanlah bangkai yang najis. Dia tetap mulia. Sebab itulah kita ni kena muliakan jenazah. Sebab itulah kami ni dalam SPJM sendiri pun kita utamakan untuk memuliakan jenazah supaya waris-waris dapat disantuni dan si mati pun dapat dimuliakan. Segera urusan dia semua. Jangan sampai dia dah reput, bau busuk, kita baru nak uruskan. Kan dah mengundang cacian masyarakat dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiga tadi kita cerita pasal bangkai. Bangkai yang pertama, bangkai manusia tidak najis. Yang kedua dan ketiga, ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang. Sabda Nabi SAW, dihalalkan kepada kamu 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. 2 bangkai tersebut ialah ikan dan belalang. 2 darah pula ialah hati dan limpa. Maknanya kita boleh makan ikan. Ikan nak kena sembelih. Mana ada leher kan? Tak boleh sembelih ikan. Siang ikan. Jangan buat pasal nak sembelih ikan. Ikan disiang. Buang dia punya sirip dia tu kan. Kita siang dia, sisik-sisik dia tu semua kita buang, ya. Belalang pun boleh makan.
Pernah makan belalang tak? Ya Allah, saya pernah makan belalang sekali je seumur hidup. Itu pun kaki dia je kan. Sebab apa? Waktu tu pergi program dekat Indonesia, tak silap saya kat mana entah. Dekat Palu. Bukan dekat Palu. Dekat Bojonegoro. Dia buat belalang tu macam keropok tu tak? Dia goreng keropok. Goreng keropok. Belalang tu dalam plastik tu. Tengok dia makan kukrap kan. Apa tu? Kerepek apa tu? Saya tanya kan. Nah, Ustaz try, kata dia. Saya pun ambil lah. Macam kaki lipas kan. Dia tak balik. Apa benda ni? Belalang, kata dia kan. Belalang makannya kan. Kita tak pernah makan. Try lah. Kita paksa-paksa tak nak. Last sekali sebabkan nak raikan dia orang, makanlah sikit kaki dia tu kan. Crop. Sedap. Tapi fikir belalang, tak jadi makan. Itulah dia kan. Maknanya, boleh makan. Halal makan belalang. Ya? Nak tak nak je kan. Dan dua darah yang halal pula ialah hati dan limpa. Hati dan limpa ni asalnya daripada darah juga. Boleh makan? Boleh. Hati lembu, hati ayam, kan? Limpa lembu tu boleh makan. Okay. Baik. Perkara yang keempat. Darah yang mengalir dan nanah. Ni bangkai yang tidak najis. Darah yang mengalir dan nanah. Darah yang mengalir dan nanah. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Au damam masfuhan au lahma hinzir fa innahu rijs, atau darah yang mengalir daging babi, maka ia adalah najis. Al-An'am. Hati dan limpa dikecualikan daripada darah yang dihukum najis berdasarkan kepada hadis yang lalu. Darah yang mengalir dan nanah ialah kategori najis, ya, berdasarkan ayat Nabi yang sebut dalam surah Al-An'am ayat 145 tadi, ya. Kemudian yang kelima, air kencing. Yang kelima pula yang dalam tajuk kita bincangkan sekarang ni, benda-benda najis tadi, air kencing manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya. Air kencing manusia, air kencing binatang, tahi kedua-duanya, ini adalah kategori najis juga. Ya, sebagaimana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa seorang badui telah kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah SAW bersabda, subbu alaihi zanuban min ma, tuangkan ke atasnya satu timba yang penuh dengan airnya. Maknanya Nabi suruh bersihkan kencing tadi, curah dengan air. Perintah supaya dituangkan air ke atasnya menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Memang kita tahu lah air kencing itu najis kan. Yang keenam, bentuk najis. Setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidup adalah najis. Sabda Rasulullah SAW, ma kutu'amin bahimatin fahuwa maitah. Apa-apa yang dipotong daripada binatang ketika ia masih hidup adalah bangkai. Apa dia contohnya benda-benda yang kita ambil daripada binatang waktu hidup, dipisahkan daripada badan dia, adalah bangkai. Contohnya tentang apa, kita ambil terpotonglah contohnya kaki kambing ni kan, kaki kambing terpotong kaki dia tu. Kaki dia terpotong. Kambing duduk lagi tapi kaki terpotong. Boleh tak makan kaki dia tu? Tak boleh. Tu dinilaikan sebagai bangkai najis, ya. Sebab dia syaratnya mesti sembelih dahulu, ya. Namun rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Kambing kan, biri-biri, kita ambil bulu dia tu kan. Tu bangkai tak rambut dia, bulu dia tu? Tak bangkai. Tak pakai, ya. Alat-alat rumah tangga dan perhiasan mata benda yang kamu pakai sampai waktu tertentu kan. Yang ketujuh, susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai dan seumpamanya. Ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya. Dan dagingnya adalah najis. Susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai dan seumpamanya, ia adalah najis. Ya. Susu keldai. Mana ada orang makan keldai? Kita minum pula susu keldai. Memang tak jadi. Ya? Tak jadi. Ya? Tak boleh. Ya? Hukum dagingnya adalah najis. Begitu juga hukum susunya. Susu kucing kan, ada orang minum susu kucing kan najis. Mana boleh minum susu kita, kucing pun kita tak boleh makan,
susu dia pula kan. Lainlah buah mata kucing kan. Kita makanlah, tu nama dia, bukanlah mata kucing tu kita ambil. Buah mata kucing ya. Baik. Itulah di antara pengertian 7 perkara berkaitan dengan benda-benda najis. Najis dia ada jenis-jenis yang lain juga. Okey, sekarang itulah perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita ambil setengah jam saja. Ambil manfaat sempena hari ini, hari apa? Hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita bagi siapa yang berpuasa. Semoga terus kekal sehinggalah waktu berbuka nanti. Kerana kita mengharapkan orang yang berpuasa pada hari ini diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun ya Allah kan. Besar ganjaran dia insya-Allah. Sekarang itu kita tangguh dengan tasbih kafarah dalam suratul As. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, kita sambung dengan tasbih kafarah.